Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan Sri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang berada di Malaysia, di Singapura, di Indonesia. Apa khabar semua? Dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang dan juga afiah, sihat daripada segala malapetaka dan juga sakit yang ataupun wabak yang sedang menimpa kita pada ketika ini. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita meneruskan sesi daurah mufid kita, mushaf untuk faham isi kandungan Al-Quran. Jadi malam ni apa topik yang kita nak bincangkan pada malam ni ya? Sama saya dengan Saudara Muhammad. Apa benda kita nak bincang malam ni? Sebelum tu nak tanya, Assalamualaikum, Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Okey, kita alhamdulillah lah cara sihat orang tua. Okey, pada malam ni dia sambung macam minggu lepas juga persoalan dia, tapi persoalan dia lain lah, spesifik sikit. Okey, sebagai kami orang awam ni yang ada Al-Quran Mufid, kita belajar, kita praktikkan, kita memahami Al-Quran ni, masih ada lagi tak risiko untuk kami ni orang awam salah tafsir ayat Al-Quran tu sendiri? Ya. Itu topik persoalan yang menarik ya. Boleh tak berlaku salah tafsiran dalam Al-Quran? Ya. Baik. Sebelum ni saya telah membicarakan berkenaan dengan tafsir dari segi konteks Al-Quran itu sendiri, dari segi makna dia, seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Kemudian saya membicarakan tentang ada pembahagian tafsir kepada dua, iaitu tafsir Mahmud. Mahmud maksudnya tafsir yang dipuji, ataupun tafsir yang diterima. Yang keduanya tafsir Mazmum. Tafsir Mahmud artinya saya dah ceritakan sedikit, juga dikenali dengan nama tafsir bil ma'thur, tafsir bil riwayah. Tafsir bil riwayah artinya tafsir yang disandarkan kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada kata-kata para sahabat dan tabi'in. Kalau pada zaman Nabi SAW, rujukannya bila para sahabat ni dia tak memahami Al-Quran, nak memahami Al-Quran, dia rujuk kepada Rasulullah. Betul. Jadi Rasulullah dia akan tafsirkan. Jadi ada setengah para sahabat ada yang sebenarnya dalam memahami Quran pun ada tersilap. Para sahabat sendiri, sebab apa dia nak memahami Quran itu dalam pemahaman dia. Waktu zaman sahabat pada lagi, zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah. Ada diriwayatkan tak ada seorang sahabat bila dia membaca ayat Al-Quran tentang yang ada kaitan dengan puasa, sebab kita akan masuk Ramadan tak lama lagi, 2 bulan lagi kan. Ayat yang diturunkan berkenaan dengan Ramadan, dalam ayat itu disebut Kulu, kalau kita buka Quran Mufid kita dalam muka surat 29. 29. 29 Okey. Saya ambil petikan daripada di ayatnya panjang, uhillalakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Tu ayat yang atas sekali tu. Saya ambil yang petikan yang di bawah tu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Maksudnya hendaklah kamu makanlah dan kamu minumlah sehingga nyata kepada kamu al-khaytul abyad. Khaytul abyad dari segi terjemahan ni sebut dalam ni sebut benang putih. Minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Minal fajar, daripada waktu fajar. Jadi sahabat ini dia berpegang kepada zahir ayat ni. Jadi dia nak tengok waktu mana yang mula puasa, maka dia letakkan 2 utas benang di bawah bantal dia.
Benang putih dan hitam tu. Benang putih dan dua benang lah. Dua benang. Tak disebut lah benang putih ke benang hitam ke. Kan? Jadi dia akan pastikanlah betul tak kalau maknanya bila dah benang tu dia bertukar, satu jadi putih, satu berhitam. Kan? Jadi dia buat macam tu. Jadi bila dia buat macam tu, dia tengok tiap-tiap nak masuk subuh, nak masuk subuh tu dia akan buka tak ada perbezaan pun. Kemudian dia rojoklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang dimaksudkan dengan benang putih itu ialah cahaya siang. Maksudnya bila dekat-dekat dengan subuh tu dah nampak cerah sikit, dah cerah nampak sikit, ataupun dia sebut fajar, waktu fajar tu disebut fajar sadiq. Kan? Jadi dia nampak macam ada satu cahaya. Itu maksud khaitul abyad, khaitul aswad tu kegelapan malam. Kegelapan malam, maghrib lah. Maghrib lah. Jadi maknanya di kalangan para sahabat, walaupun dia orang faham bahasa Arab, tetapi tak semua yang memahami dalam konteks bahasa Arab yang sebenar. Sebab ada bahasa Arab ni yang dia disebut sebagai balaghah. Ilmu balaghah ni maksudnya dia dalam bentuk metafora betul. Ataupun dia lebih pada simbolik. Kan? Jadi nak memahami itu dia kena rojok kepada tafsir. Jadi para sahabat ni dia rojok kepada Rasulullah. Kan dirojak kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun memberitahu tafsiran yang sebenar. Sebab tu kat sini pun dalam tafsir ringkas pun kita ada sebutlah, kita buat dalam kurungan tu, makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, dalam kurungan cahaya siang daripada benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Maksudnya dekat fajar, waktu dekat nak subuh tu dia nampak cerah sikit. Itu maksud khaitul abyad. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman kita ni pun banyak juga berlaku kesilapan. Banyak juga berlaku kesilapan. Contohnya, saya buat contoh dalam ayat yang muka surat sebelah tu, disebut dia waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yang ayat yang ni, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi ayat ni digunakan oleh orang kita. Ini yang kamu duk fitnah orang ni, kamu duk kata orang ni tak betul apa-apa semua kan. Tomah orang ni, itu fitnah tu. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Sebenarnya fitnah di sini bukan maksud namimah ataupun kita kata adu domba, mengumpat, mentohmah. Itu bukan fitnah itu. Fitnah di sini maksudnya ujian ataupun zalim ataupun syirik. Kufur. Maksudnya cerita kita kena faham ayat ini dalam konteks sebenarnya. Ceritanya tentang ialah bagaimana kalau dalam bulan-bulan haram, contohnya sekarang kita bulan Rejab kan. Bulan Rejab tu termasuk dalam bulan haram. Kan? Makna masuk bulan haram ni bulan yang dihormati, yang kita tidak boleh melakukan pembunuhan, peperangan pada bulan tu. Secara tak sengaja berlaku seorang di kalangan sahabat orang Muslim, dia membunuh orang musyrikin. Membunuh orang musyrikin secara tak sedar bahawa telah masuk bulan Rejab. Bulan Rejab maksudnya bulan tu bulan yang dihormati. Dia tak sedar. Dia tak, waktu zaman itu kan bukan ada macam kita ada TV sebagainya kan. TV, jadi dia tersilap. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ni, wal fitnah. Fitnah tu maksudnya syirik. Syirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin itu sebenarnya lebih besar
risiko dan lebih besar dia punya dosa daripada pembunuhan. Pembunuhan tu pembunuhan yang tak sengaja. Jadi kita gunakan ayat ni untuk apa? Kita gunakan ayat ni tengok tu, tomah orang tak boleh, ayat ni lah dah. Jadi itu salah satu daripada bentuk tafsiran. Maknanya bentuk tafsiran yang lebih pada bergantung kepada zahir ayat. Zahir ayat. Jadi untuk kita nak memastikan kita punya tafsiran ini tafsiran yang benar, maka kena rujuk kepada Al-Quran, hadis dan juga kata-kata para sahabat. Bila tidak berpandukan kepada ketiga-tiga sumber tadi, maka tafsir itu dia akan jadi tafsir mazmum. Tafsir mazmum artinya tafsir yang terkeji. Maknanya dia akan membawa kepada kesilapan. Dan juga bila ada kesilapan tentulah berdosa. Sebab tu dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh daripada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, aku kalau dipotong leher aku, lebih aku sukai daripada aku mentafsirkan Al-Quran dengan pandangan aku. Menunjukkan bahawa mentafsirkan Al-Quran semata-mata dengan pandangan, maknanya dia lebih pada lihat pada dia punya logik akal dia semata-mata, tanpa dirujuk pada Quran, tanpa dirujuk kepada hadis, tanpa dirujuk pada kata-kata para sahabat. Itu sangat-sangat ditakuti oleh para sahabat. Sehingga rela dikenal lagi lah. Jadi dalam masalah ni maknanya kita kena pastikan bahawa tafsiran ayat itu mestilah kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Yang mana kitab tafsir muktabar itu berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan pada hadis, berpandukan kepada kata-kata para sahabat dan kata tabi'in. Maka tafsir itu dia akan jadi tafsir mahmud. Yang lawan itu disebut sebagai tafsir mazmum. Itu perbezaannya malam ni. Maknanya ada kebarangkalian berlaku kesilapan dalam tafsir. Termasuk juga benda itu pernah berlaku pada zaman sahabat tapi diperbetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman kita ni kalau kita yang betul-betul tak memahami Quran, tak memahami bahasa Arab, nanti kita tengok ada syarat nak mentafsirkan Quran ni, dia ada syarat-syarat dia. Seorang ahli tafsir dia kena memenuhi syarat tertentu untuk nak mentafsirkan Quran. Ada kelayakan untuk menjadi pentafsir. Bukan senang-senang nak tafsir. Ustaz cerita tu baru saya tahu. Sekarang yang al-fitnatu asyaddu minal qatl tu. Dah lama dah, dulu sekolah dulu kita biasa cakap-cakap kau ni fitnah lebih kurang macam tu lah. Tapi itulah silapnya sebab kita baca terjemahan saja. Ya, betul. Bila baca tafsir lain. Kalau dalam Mufid ni pun, dan fitnah ujian syirik, dalam kurungan syirik dia cakap. Baru tahu ada kisah sebalik tu. Rasa cukup malam ni kita sambung lagi minggu depan ni. Dia perbincangan sebenarnya menarik ni. Iya kan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan jangan lepas daripada kami punya daurah minggu depan lagi dan juga minggu-minggu seterusnya. Kita cukup untuk malam ni. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.